Walau kita cuba nak bawa kasih sayang dalam dunia, walau kita cuba nak bawa kasih sayang dalam dunia, pun ada orang nak benci kita, pun ada orang nak lawan kita. Saya pun tak faham. Dulu saya tak kenal Tuhan. Saya tak kenal Tuhan. Saya jahat. Kawan-kawan ikut saya pun banyak yang jahat-jahat. Banyak kawan-kawan saya tak kenal Tuhan dulu. Tapi masa kita jahat, kita tak jumpa benda-benda macam ni. Tapi bila kita cuba jadi baik, cuba dekat dengan Allah, cuba nak buat dakwah, hujan. Saya susah nak benci orang daripada dulu. Saya susah nak lawan orang. Saya susah nak kata siapa-siapa. Saya susah nak bergaduh dengan siapa-siapa. Tapi kebelakangan ni orang tak berhenti datang. Semua nak cek gaduh dengan saya. Semua nak cakap bukan-bukan kat saya. Mesej saya bukan-bukan. Cakap bukan-bukan. Yang ugut saya pun ada juga. Ugut saya bukan-bukan. Saya pun macam sedih. Yang ugut macam-macam orang ada. Cakap kat saya. Ada orang besar, ada orang berkuasa. Ugut saya. Saya jadi macam... Saya jadi sedih. Saya memang tak takut siapa-siapa daripada saya kecil. Saya tak takut siapa-siapa. Saya cuma tahu hidup saya Allah tentukan. Hari ni Allah beri saya macam-macam kereta, macam-macam rumah, macam-macam rezeki Allah beri. Tapi hari ni mak saya tak ada kat sisi saya. Tapi mak saya pesan kat saya, Bit, dulu ada orang sayang kita. Dulu ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Dulu ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Dulu ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Dulu ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Kalau kita tidur lena makan sedap, ada orang susah tepi jalan, susah. Kalau kita tak tolong mereka, siapa nak tolong mereka? Ini bukan soal sesiapa. Bukan soal saya ni memang saya tak ada sokong mana-mana parti. Saya pun tak ada sokong mana-mana orang. Saya tak kisah bangsa apa, agama apa. Daripada dulu lagi saya susah nak benci orang daripada dulu. Saya susah nak lawan orang. Saya susah nak kata siapa-siapa. Saya susah nak bergaduh dengan siapa-siapa. Tapi kebelakangan ni orang tak berhenti datang. Semua nak cek gaduh dengan saya. Semua nak cakap bukan-bukan kat saya. Mesej saya bukan-bukan. Cakap bukan-bukan. Yang ugut saya pun ada juga. Ugut saya bukan-bukan. Saya pun macam sedih. Yang ugut macam-macam orang ada. Cakap kat saya. Ada orang besar, ada orang berkuasa. Ugut saya. Saya jadi macam... Saya jadi sedih. Saya memang tak takut siapa-siapa daripada saya kecil. Saya tak takut siapa-siapa. Saya cuma tahu hidup saya Allah tentukan. Mati saya Allah yang tentukan. Saya tak takut siapa-siapa. Cuma saya tak suka nak... Saya tak balas pun. Kalau orang mesej saya bukan-bukan, saya tak balas. Kalau orang ugut saya pun saya tak balas. Setakat kata-kata ni saya tak kisah. Tapi dia bila melibatkan macam-macam orang kan, yang tu saya jadi sedih, saya jadi sayu. Saya terfikir, oh rupanya dunia ni tak seindah yang kita sangka. Dunia ni tak seindah yang kita sangka. Dunia ni tak seindah yang kita sangka. Walau kita cuba nak bawa kasih sayang dalam dunia, walau kita cuba nak bawa kasih sayang dalam dunia, pun ada orang nak benci kita, pun ada orang nak lawan kita. Saya pun tak faham. Dulu saya tak kenal Tuhan. Saya tak kenal Tuhan. Saya jahat. Kawan-kawan ikut saya pun banyak yang jahat-jahat. Banyak kawan-kawan saya tak kenal Tuhan dulu. Tapi masa kita jahat, kita tak jumpa benda-benda macam ni. Tapi bila kita cuba jadi baik, cuba dekat dengan Allah, cuba nak buat dakwah, hujan tu dia tak berhenti-berhenti. Kita kadang-kadang tak faham. Kadang tak boleh nak faham. Kadang-kadang rasa macam kita tak faham langsung. Tak faham. Kita cuba nak bawa kasih sayang dalam dunia, cuba nak tolong orang, tapi kita tak faham kenapa semua tu jadi. Kita tak faham kenapa orang nak kacau kita, kenapa orang nak dengkikan kita, kenapa orang nak salahkan kita. Saya memang tak pernah sebut nama-nama orang. Saya memang tak pernah nak bergaduh dengan orang. Saya ni memang tak takut orang. Saya cuma nak cakap saya sedih sebab saya tak suka nak ada orang susah hati sebab saya.
Saya tak nak ada orang sakit hati dengan saya. Sebab ni kerja saya. Dan saya tak boleh berhenti daripada kerja saya ni. Daripada saya kecil saya buat kerja ni. Kalau tuan-puan nak tahu, daripada saya umur 12 tahun ni lah kerja saya. Daripada saya kecil, ujian-ujian macam ni datang. Saya pun daripada 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Ujian-ujian ni datang, tak berhenti-berhenti siang malam. Daripada dulu saya berdakwah, ada je ujian. Masa saya sekolah dulu, saya ajak orang berdakwah. Kadang-kadang saya semangat lebih. Dulu ada orang buat report masa saya kecil-kecil dulu, masa sekolah menengah. Polis datang rumah. Dulu masa saya kecil-kecil, polis datang rumah. Saya cuba tolong orang pergi pendalaman, kena halau daripada kampung asli, kena angkat, campak kat kubur. Saya pergi masjid dulu. Kadang masjid halau, campak pada masjid. Kena halau pada masjid, kena tidur tepi longkang. Saya pernah duduk pagi kena halau, pergi nak berdakwah buat baik. Pagi kena halau sampai petang. Saya pernah pergi masjid, bukan dulu-dulu sangat, beberapa tahun lepas. Saya pergi tempat, saya kena suruh balik. Kadang-kadang dia bukan masalah satu badan kerajaan atau badan tertentu beruniform, bukan. Tapi ni kadang-kadang cuma orang-orang tertentu yang memanglah hantar. Saya faham semua tu ujian daripada Allah. Saya faham. Cuma saya nak cerita, saya rasa sedih bila ada tempat kena halau, ada tempat kena ni. Kadang saya cuba buat baik. Saya duduk depan dengar, tiba-tiba saya kena marah. Ada tempat saya pergi, tiba-tiba orang maki hamun. Saya pun tak faham. Menjadi macam heran. Saya cuba buat baik dengan orang, cuba macam tolong orang, tapi dia jadi sebaliknya. Dia tak jadi macam tu. Tak jadi baik. Tapi tahu tak apa yang menguatkan saya setiap hari? Bila tadi sebelum saya cakap dengan tuan-puan ni, saya call Uncle Lee. Uncle Lee tak tahu, dia tak tengok Facebook, dia tak tengok Instagram. Saya call Uncle Lee. Saya jumpa Uncle Lee dekat tepi jalan satu masa hari tu. Tadi saya call dia, baru sekejap ni. Apa dia cakap kat saya? Dia cakap setiap pagi saya doakan Ustaz. Dulu saya tidur tepi jalan, anak-anak saya dah tak ada dalam hidup saya. Mereka tak tahu pergi mana, cucu saya tak ingat saya. Sebab saya sibuk kerja, keluarga saya tak sayang saya. Tapi Ustaz tak pernah berhenti tanya khabar saya. Ustaz belanja duit, bagi saya duit pada saya, bagi duit belanja tak berhenti. Ada duit dalam akaun saya. Saya setiap hari saya tengok, dia kata tengok almari, saya tengok Ustaz, ingat Ustaz bagi almari ni. Saya bangun pagi, saya tengok apa-apa yang ada kat saya, baju saya, Ustaz hadiahkan pada saya. Jadi orang-orang macam ni yang membuat saya rasa kuat. Saya ni, kadang-kadang ada sekali, saya pergi tempat, saya dah lama tak ziarah. Saya jumpa budak ni dekat satu tempat kolam air panas. Dia jual burger. Dalam burger dia ada dadah. Dulu dia budak-budak kecil-kecil jual burger. Dia kawan-kawan budak-budak dadah. Saya pun bawa dia pergi KL, dia belajar madrasah. Saya dah lama tak jumpa dia. Tahu tak apa dia kata kat saya? Ustaz, saya dah hafal 15 juz Al-Quran. Ustaz, saya dah tak ada siapa-siapa. Saya tak ada mak, saya tak ada ayah. Saya tak ada keluarga, saya tak ada siapa-siapa. Saya cuma ada Ustaz je dalam hidup saya. Dia kata apa? Saya cuma ada Ustaz dalam hidup saya. Ustaz jangan lupakan saya ya. Saya tengok dia macam anak saya. Saya tengok dia macam anak saya. Sebab tu kadang-kadang ada orang hina sebuah keluarga. Saya tak tengok ayah mak dia. Saya tengok anak-anak dia. Anak-anak dia macam anak saya. Anak-anak dia macam keluarga saya. Anak-anak dia macam anak saya, macam keluarga saya. Saya tengok mereka, saya rasa sayang. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang sangat saya sayangi, kasih sekalian. Hidup ni sebenarnya dia tentang kasih sayang. Kasih sayang. Hidup ni tentang kasih sayang. Tentang kasih sayang. Sebab tu manusia dia tak boleh nak faham agama ni. Tak boleh nak faham langsung. Bila orang tidak ada kasih sayang, orang tak boleh nak faham. Orang ingat Nabi datang beritahu ni halal, ni haram, ini halal, ni haram. Tak. Nabi datang beritahu tentang kasih sayang. Nabi dihantar untuk membentuk akhlak manusia. Nabi dihantar untuk membentuk akhlak manusia. Untuk itu tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita belajar dalam hidup. Belajar dalam hidup. Kadang-kadang kita rasa nak berhenti percaya. Kadang-kadang kita nak berhenti percaya. Berhenti percaya tentang kasih sayang. Tapi bila balik rumah, tengok anak-anak, tengok isteri, kita peluk mereka. Kasih sayang tu datang dalam hati kita. Kadang-kadang kita rasa macam nak berhenti percaya kasih sayang. Saya cuma bercita-cita untuk bantu samai mungkin orang yang tak ada rumah semenjak PKP ni, semenjak COVID-19 ni.
Dulu saya memang daripada 12 tahun buat kerja ni. Tapi semenjak berlaku COVID-19 ni, saya terfikir yang mungkin selama ni saya sibuk cari duit. Saya sibuk cari rezeki, saya berniaga macam-macam. Maaf saya sebut, bukan maksud saya dulu susah. Bagi saya apa yang ada sekarang ni terlebih banyak dah. Banyak sangat dah. Saya boleh, apa saya nak, saya boleh dapat. Saya nak beli apa je boleh dapat. Saya nak pergi mana pun boleh. Tapi akhirnya bila saya ada semua, orang yang saya sayang pun dah tak ada. Mak saya dah tak ada. Dan kita pun tak nak pergi mana-mana, tak boleh jalan mana-mana. Saya terfikir mungkin inilah waktu peluang untuk saya berusaha lebih lagi. Dan untuk bantu lebih ramai orang. Saya kena tunggu 20 tahun. Saya kena tunggu 20 tahun. Kena tunggu 20 tahun untuk dapat makan lebih sedap. Saya kena tunggu 20 tahun untuk saya ada rumah saya sendiri. 20 tahun baru saya dapat beli spek mata mak saya. 20 tahun baru saya dapat beli spek mata mak saya. 20 tahun baru saya dapat beli spek mata mak saya. Saya tak sempat belanja mak saya makan sedap. Walau saya dah ada duit. Saya fikir apa salah kalau bukan pun mak saya boleh belanja makcik-makcik, pakcik-pakcik tepi jalan makan lebih sedap. Saya boleh bantu anak-anak yang lain yang tidur dalam, kalau tuan-puan tengok, tidur dalam hutan setahun, ada 15 tahun, ada 8 tahun, tidur dekat tempat yang tak patut manusia tidur kat situ, susah. Bagi mereka biasa. Sebab mereka kena belajar, mereka ada iman, mereka anak-anak ni anak-anak yang baik, mereka sabar tabah. Tapi kita sebagai manusia yang lain, bila kita melihat mereka, kita rasa bersalah. Apa salah kalau kita ada duit lebih, kita tolong mereka, tanya khabar mereka, selamatkan mereka, bantu mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, bila berlaku begini, saya niat untuk tolong lebih ramai manusia dalam dunia. Dan ini tugas kita semua. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ada sekali berjalan. Bila berjalan, dia tengah malam, dia tengok ada satu orang. Sayyidina Umar jalan, dia bawa guni. Dia nampak ada satu keluarga susah atas bukit. Bila dia nampak keluarga tu, dia bawa makanan, satu guni dia angkat. Kata Aslam, biar saya yang angkat. Kamu kan khalifah, kamu ketua. Tak. Patut saya yang angkat. Sebab saya akan tanggung beban ini di akhirat. Apa Sayyidina Umar kata? Biar saya angkat dan kamu yang angkat. Sebab saya akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Dia pun angkat. Sampai atas bukit. Dia nampak makcik tu lapar. Anak-anak nangis lapar. Anak-anak kecil tu nangis lapar. Dimasakkan untuk keluarga tu sampai janggut dia kena berasak, mata dia merah. Lepas tu dia ambil, dihidangkan untuk keluarga tadi. Selepas hidang, dia duduk sekejap. Dia tak balik, dia tengok budak-budak tu main-main. Dia tengok budak-budak tu main-main. Jadi bila ditanya kenapa, Sayyidina Umar tanya, kamu tahu tak sebab apa lepas saya masak saya tak balik? Sebab tangisan mereka tadi benar-benar menyakitkan saya. Tangisan mereka lapar tadi benar-benar menyakitkan saya. Tangisan susahnya mereka tidur malam menyakitkan saya. Tangisan mereka susah menyakitkan saya. Saat mereka berlari, bermain, bergembira, dia menjadi obat bagi hati saya. Bila mereka bermain gembira, anak-anak tu berseronok, dapat makan sedap, tidur yang lena, dia menjadi obat untuk hati saya. Untuk itu, tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak beritahu tuan-puan, mungkin ada ujian-ujian datang dalam hidup saya. Mungkin saya pun tak tahu, macam-macam saya tengok. Mungkin ada perkara yang satu hari saya dah tak ada dekat sini. Cuma saya nak beritahu, saya cuma buat semua ni cuma untuk Allah sayang kita. Cuma untuk Allah sayang, Tuhan sayang. Dan cuma untuk Tuhan sayang. Dan kita semua sebuah keluarga. Melayu, Cina, India, Islam, Buddha, Hindu, Kristian, Yahudi. Siapa saja, orang mana pun dalam dunia, apa pun bangsa, agama kita. Kita ni semua sebuah keluarga. Sebuah keluarga. Saya percaya kalau tak hari ni, satu hari nanti, dunia ni akan kembali macam zaman dulu-dulu. Zaman Nabi Muhammad SAW, zaman dulu orang baik-baik, Nabi-Nabi dulu yang saleh, yang baik. Dan suasana begitu akan wujud. Manusia saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati satu sama lain. Dan untuk tu kita terus berjuang dalam hidup. Dalam hidup. Orang tak faham apa yang kita cakap, tapi orang tengok apa yang kita buat. Sebab tu kita gunakan semua teknologi yang ada ini untuk sebarkan kasih sayang. Alat ni tak sampaikan kasih sayang. Kasih sayang tu pada dalam hati kita.
Kasih sayang tu tak ada pada Facebook, Instagram, pada dunia. Media ni tak ada. Kasih sayang tu kat hati. Dan itu yang daripada hati itu kita bawa pada semua manusia dalam dunia.